Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Yang Bertua. Terima kasih Yang Berhormat Jerantut. Berdasarkan kepada rekod terkini Jabatan Kemajuan Orang Asli ataupun JAKWA, sehingga Disember 2020, bilangan penduduk masyarakat asli adalah seramai 206,777 orang dengan kadar isi rumah 59,936 ketua isi rumah. Kadar kemiskinan di kalangan masyarakat asli berdasarkan kepada survei pendapatan isi rumah dan kemudahan asas 2019 oleh Jabatan Perangkaan Malaysia adalah 33.6%, dan pecahan mengikut negeri adalah seperti yang saya nyatakan sebentar tadi. JAKWA selaku sebuah agensi kerajaan yang bertanggungjawab terhadap kebajikan dan pembangunan masyarakat orang asli sentiasa berusaha meningkatkan taraf hidup mereka ke satu tahap yang lebih tinggi sesuai dengan misi JAKWA, iaitu melaksanakan pembangunan secara inklusif bagi meningkatkan taraf sosioekonomi dan kualiti hidup ke arah kemajuan dan memertabatkan warisan yang unggul masyarakat orang asli. Pelbagai program dan inisiatif telah dilaksanakan bagi memastikan taraf hidup masyarakat orang asli setanding dengan masyarakat arus perdana. Antara program yang telah dan akan diteruskan adalah melibatkan sektor pekerjaan, keusahawanan, pendidikan dan infrastruktur. Pada tahun 2020, JAKWA telah membelanjakan sebanyak 14.6 juta di bawah program pembangunan ekonomi orang asli. Selain itu, program pembangunan usahawan orang asli juga telah dilaksanakan pada tahun 2020 yang melibatkan peruntukan sebanyak 1.18 juta. Di samping itu, projek-projek pembangunan infrastruktur tetap diteruskan di samping menambah baik pelaksanaan program-program pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat orang asli. Antara program yang telah dijalankan pada tahun 2020 adalah projek bekalan air terawat di perkampungan orang asli yang menelan belanja sebanyak 1.03 juta, dan program pembangunan infrastruktur dan ameniti sosial di perkampungan orang asli di Semenanjung Malaysia sebanyak 3.49 juta. Dalam bidang pendidikan pula, melibatkan 6 buah negeri di Semenanjung Malaysia dari Januari sehingga Ogos 2021, iaitu bagi sekolah rendah seramai 16,401 orang pelajar orang asli, sekolah bersama penuh 39 orang asli, maktab rendah Saimara 35 orang asli, kolej vokasional 91 orang pelajar asli, Institut Latihan Awang ILA 199 orang dan Institut Pengajian Tinggi IPT seramai 1,019 orang asli sahaja, iaitu seramai 113 orang asli telah berjaya melanjutkan pelajaran ke luar negara. Dari segi pelaksanaan unit latihan kerjaya, kita memfokuskan Technical and Vocational Education and Training TVET dengan kerjasama Institut Latihan Penelitian Jabatan Tenaga Manusia, Institut Kemahiran Belia dan Sukan, Penjana, Perkeso, kursus TVET dan program latihan kemahiran kerjaya orang asli. Datuk Seri Yang Di-Pertua, dalam bidang kerjaya, masyarakat asli pula dengan melibatkan 2 sektor, iaitu sektor awam JPA, dalam sektor profesional seramai 261 orang, sektor pelaksana 2,011 orang, manakala sektor badan penifong sejumlah 1,019 orang. Bagi sektor swasta pula, sektor perdagangan berjumlah 1,228 orang, sektor perkilangan 222 orang dan sektor pekerjaan perkeso 105 orang. Bagi masyarakat orang asli yang bekerja sendiri adalah berjumlah 14,662 orang. Sekian. Terima kasih. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih Tuan Yang-Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri atas jawapan yang diberikan sebentar tadi. Cuma saya ingin bertanya lagi, apakah usaha-usaha yang telah dijalankan oleh pihak JAKWA dalam memastikan pendidikan ini tidak terlepas di kalangan anak-anak orang asli, terutamanya yang mereka hidup secara berpindah randah? Dan apakah program khusus tentang ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan atau akan dijalankan oleh kerajaan seperti rancangan FEKRA atau yang lain sebagainya? Terima kasih. Ya, betul. Terima kasih. Yang Berhormat Timbalan Menteri.
Terima kasih Yang Berhormat Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Jalan Tut. Dalam soal perpindahan ini, kita pernah merancangkan dan kita nak mencadangkan supaya satu pelaksanaan seolah-olah seperti satu penempatan baru sekiranya mereka bersetuju dalam keadaan sembilan rupa. Tetapi kita semua faham bahawa masyarakat orang asli ini memang dia suka berpindah randah dari satu tempat ke satu tempat. Ini yang kurang kita dapat penyelesaian dari segi perpindahan dari satu tempat ke satu tempat. Dari segi pendidikan, kita sedang berusaha memperkasakan kelas pusat penggalak pembaca ataupun 3P, iaitu JAKWA, dan program literasi funsian ataupun PLFOA kerjasama dengan JAKWA dan KEMAS, dan kelas komuniti berasaskan TVET yang saya nyatakan sebentar tadi, iaitu satu saranan yang sangat penting kepada masyarakat asli. Sebab itu dalam perbincangan kami di kementerian, saya sering menekankan bahawa tiada perubahan. Manusia ini, sama ada orang asli ataupun kita di luar ini, sekiranya kita tidak memberi pendidikan yang cukup baik kepada kita semua. Sebenarnya dari pendidikan lah yang boleh merubahkan daripada tahap sedemikian rupa. Terima kasih Yang Berhormat Tuan. Ada soalan tambahan? Kedua, Rompin. Soalan tambahan. Sungai Siput, soalan tambahan. Sungai Siput bangun dulu. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Untuk makluman Yang Berhormat Menteri, Sungai Siput merupakan salah sebuah kawasan parlimen yang mempunyai komposisi masyarakat orang asli yang agak besar, iaitu hampir 10%. Berdasarkan kepada jawapan Yang Berhormat Menteri tadi berkenaan dengan kadar kemiskinan, soalan tambahan saya adalah, adakah statistik ini menunjukkan peningkatan atau penurunan kepada kadar kemiskinan masyarakat orang asli? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tuan Menteri. Terima kasih Yang Berhormat Yang Dipertua, Yang Berhormat Sungai Siput. Sebenarnya dari segi statistik ini, yang saya nyatakan sebentar tadi, mengikut PGK pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 dan pada tahun 2021 ia agak meningkat jika dibandingkan kerana kenaikan pada tahun 2019 iaitu 2181 kadar kemiskinan. Sebelum ini kalau tak silap saya lebih kurang berjumlah 780. Jadi sudah pastilah dengan kenaikan PGK yang ditetapkan oleh pihak kita semua bahawa sudah mesti kenaikan berlaku. Dan sebab itu yang kita melalui Jabatan Perangkaian Malaysia membuat pengiraan dari segi statistik yang mengambil kira daripada 9,000 ketua isi rumah yang kita membuat pengiraan, dan juga anggaran ada setengahnya di tempat orang asli yang di luar yang agak sedikit maju, dan di dalam mungkin agak sedikit mundur. Jadi dari segi keseluruhan 9,000 ketua isi rumah, kita dapati bahawa yang apa saya nyatakan tadi lebih kurang peningkatan dari segi kadar kemiskinan tersebut. Dan insyaAllah sebagaimana soalan daripada Jantuk, inilah usaha kita cuba supaya rangkaian-rangkaian infrastruktur ke tempat orang asli ini kita berusaha untuk memudahkan mereka menjana ekonomi. Terima kasih Yang Berhormat Yang Ketua. Terima kasih.